Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar lagi dengan Cikgu Izati untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 Jujur. Okey, jadi kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu yang pertama, menyebut isi kandungan teks inovasi Taman Arnab dengan betul. Yang kedua, mengisi 3 tempat kosong dalam teks Kupang Smartline dengan betul. Jadi, sebelum kita meneruskan aktiviti pembelajaran kita, cikgu nak terangkan dulu apa kemahiran yang kita belajar pada hari ini. Kemahiran kita adalah mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu. Jadi, kita teruskan dulu dengan lawatan ke Taman Arnab. Okey, jadi Cikgu Izati nak bawa kamu melawat ke Taman Arnab secara maya di Cameron Highland. Okey, mari kita saksikan video suasana di Taman Arnab di Cameron Highland. Jadi kita dah pergi ke Taman Arnab kan tadi? Menarik kan? Banyak arnab dekat situ. Di situ kita boleh pegang arnab, kita boleh dukung, kita boleh bermain, kakak gambar, rakam video dan macam-macam lagi. Jadi sangat seronok kalau kita pergi ke Taman Arnab. Nanti kalau dah habis PKP, kita boleh lagi kita bersama-sama ke Taman Arnab untuk melihat arnab yang banyak. Okey. Seterusnya, kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu yang pertama, inovasi Taman Arnab. Yang kedua,
Kupang Smartline dan yang ketiga adalah Tihad. Jadi, sebelum kita memulakan aktiviti pembelajaran, cikgu akan terangkan dulu apa itu soalan bertumpu. Kenapa cikgu nak terangkan tentang soalan bertumpu? Sebab kita punya kemahiran hari ini ialah kemahiran mendengar dan memberi respon terhadap soalan bertumpu. Jadi, soalan bertumpu ialah soalan yang memerlukan jawapan yang telah tetap. Soalan bertumpu merujuk dan berpandukan kepada petikan atau gambar yang diberikan. Jadi, cikgu nak ringkaskan soalan bertumpu ni bersifat objektif dan tetap. Contohnya, soalan berbentuk begini. Apakah nama ibu kamu? Kamu akan cakap, nama ibu saya ialah Rahimah binti Rahim. Dia satu saja sebab ibu kamu adalah satu saja. Jadi soalan bertumpu ni jawapan dia mesti satu, iaitu tetap yang ada berdasarkan fakta. Okey, itu adalah soalan bertumpu. Seterusnya kita lihat inovasi Taman Arnab dalam buku teks halaman 51. Jadi, cikgu nak kamu sekarang buka buku teks halaman 51 untuk kita lihat apa itu inovasi Taman Arnab. Okey, buka sekarang ya. Okey, kita lihat dekat buku teks muka surat 51 ni, iaitu Taman Arnab, destinasi terbaik anda untuk pendidikan pelancongan. Okey, jadi cikgu akan baca dulu isi kandungan yang terdapat dalam inovasi Taman Arnab ni. Okey, dengar ya. Pelbagai jenis arnab dipamerkan di zoo mini. Pengunjung boleh memegang, bermain dan memberikan makanan kepada arnab. Taman ini juga dibuka pada waktu malam, iaitu pada pukul 7.30 malam hingga 10 malam. Untuk jualan, membekalkan dan menjual daging arnab segar. Restoran daging arnab. Pelbagai masakan daging arnab disediakan. Untuk bayaran masuk, sebanyak RM3 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Okey, kita lihat dah kan. Dekat Taman Arnab ni, dia punya isi kandungan dalam teks tersebut. Jadi, kita lihat ada dua orang perempuan kat bawah tu tengah bersimulasi, iaitu tengah berdialog. Dia nak menceritakan apa? Nak menceritakan yang dia pergi ke Taman Arnab. Jadi, semua kita dengar apa dialog yang mereka nak cakap. Kita dengar ya. Semalam, saya pergi ke Taman Arnab di Kuala Selangor, Selangor. Apakah aktiviti yang menarik di sana? Di sana, ada zoo mini arnab, jualan daging arnab, restoran dan banyak lagi. Adakah taman ini dibuka pada waktu malam? Ya, iaitu pada pukul 7.30 malam hingga 10 malam. Berapakah bayaran masuk ke Taman Arnab? Bayaran masuk ke Taman Arnab untuk dewasa ialah RM3 dan RM2 untuk kanak-kanak. Kamu pergi ke Taman Arnab dengan siapa? Saya pergi bersama-sama dengan ayah, ibu dan adik saya. Seronokah kamu ke Taman Arnab? Seronok. Saya dapat memegang arnab dan menangkap gambar dengan arnab-arnab yang terdapat di sana. Okey, jadi kita lihat dekat dialog ini untuk pertanyaan yang pertama, iaitu apakah aktiviti yang menarik di sana? Okey, yang perempuan pakai tudung pink tu cakap di sana ada zoo mini arnab, jualan daging arnab, restoran dan banyak lagi. Ia berpandukan kepada petikan
yang kita tengok kat atas tu. Petikan yang di sebelah dia. Dia cakap kat situ ada jualan, restoran dan banyak lagi. Okey, dia cakap, dia tanya, adakah taman ini buka pada waktu malam? Ya, buka. Kamu lihat kat sini. Ni. Kita lihat dia buka pada pukul 7.30 malam hingga 10 malam. Jadi jawapan perlu berdasarkan petikan teks tersebut. Jadi, berapakah bayaran masuk ke taman anak? Dia dah ada dah. Bayaran masuk dia berapa? RM3 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Tapi untuk soalan yang keempat dan yang kelima, tanya kamu pergi ke taman anak dengan siapa? Jadi jawapan perempuan ini, dia akan cakap jawapan dia sendirilah. Contoh cikgu bagi, saya pergi bersama-sama dengan ayah, ibu dan adik saya. Yang kelima, tanya seronokkah kamu ke taman anak? Mesti seronok kan? Dia cakap seronok sebab dapat tangkap gambar, memegang anak dan macam-macam lagi. Okey, jadi kita lihat sini dia tengah berdialog, bersimulasi. Ada dua orang yang mendengar dan memberi respons. Dekat sini kita ada kemahiran mendengar dan memberi respons. Jadi kita pergi ke pembelajaran kita yang kedua, iaitu Kupang Smartline. Okey, Kupang Smartline ni petikan dia ada dalam buku aktiviti kamu halaman 55. Tapi cikgu tahu beberapa orang murid yang tak ada kan buku aktiviti kamu. Jadi cikgu wujudkan latihan ni dalam live worksheets. Nanti kamu tekan pautan latihan live worksheets. Dekat situ ada petikan teks Kupang Smartline dan kamu perlu isi tempat kosong tersebut dengan betul. Jadi jom kita tengok dulu, kita belajar dulu sebelum kita buat latihan ya. Okey, mari cikgu baca perbualan inilah. Cikgu baca dulu petikan ini. Okey, Kupang Smartline ialah teknologi yang digunakan dalam penternakan kupang. Teknologi ini banyak kelebihannya. Antaranya, kupang dapat membesar secara semula jadi. Selain itu, kupang tidak mudah gugur kerana binaan tempat pembiakan kupang lebih kukuh. Hal ini disebabkan oleh penggunaan paip yang kukuh. Di samping itu, tali pemungutnya menggunakan tali pukat bermata besar. Pelampung pula akan diikat pada tali pemungut untuk mengawalnya daripada dipukul ombak. Penggunaan teknologi ini telah meningkatkan pendapatan penternak kupang. Untuk sekali tuaian, mereka memperoleh 20 tan kupang berbanding dengan 5 tan sekali tuaian dengan cara lama. Okey, kita dah dapat info petikan teks Kupang Smartline. Jadi kita nak buat latihan. Jom kita tengok latihan kita apa. Ya, latihan kita semestinya dalam bentuk dialog. Okey, kita tengok ni. Yang orang dewasa ni ada misai ni. Dia tanya apa? Dia tanya, apakah yang kamu baca itu Imran? Tadi Imran baca risalah tadi. Risalah yang kat atas ni. Jadi dia jawab apa? Ini risalah tentang Kupang Smartline. Saya memperolehnya di pameran Jabatan Perikanan. Lepas tu yang orang yang bermisai tanya lagi, apakah Kupang Smartline? Dia tanya, Kupang Smartline tu apa? Lihat, dekat petikan ni dah ada Kupang Smartline apa ni? Jom kita isi. Kupang Smartline ialah teknologi yang digunakan dalam penternakan kupang. Itu jawapan dia. Lepas tu ditanya apa lagi? Apakah kelebihan Kupang Smartline ini? Kelebihan dia apa? Kita lihat dulu. Kelebihan dia kupang ni. Kupang dapat membesar secara semula jadi. Kupang tidak mudah gugur kerana binaan tempat pembiakan kupang lebih kukuh. Dan tali pemungutnya menggunakan tali pukat bermata besar serta pelampung pula akan diikat pada tali pemungut tadi. Itu adalah kelebihan dia. Tengok jawapan dia apa? Jawapan dia ialah kupang dapat membesar secara semula jadi. Selain itu, kupang tidak mudah gugur kerana binaan tempat pembiakan kupang
lebih kukuh. Okey, dia tanya ke Imran. Apa lagi dia tanya? Tanya, mengapakah binaan tempat pembiakan kupang ni lebih kukuh? Kenapa? Lihat dekat petikan tadi, dekat risalah tadi, dia ada dah jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan dia, hal ini kerana penggunaan paip yang kukuh. Tali pemungutnya menggunakan tali pukat bermata besar dan pelampung diikat pada tali pemungut untuk mengawalnya daripada pukulan ombak. Itu jawapan yang tepat. Okey. Jadi, dia tanya lagi, soalan yang terakhir tanya lagi sebab dia tak tahu. Tanya, berapakah perbezaan hasil menggunakan kupang Smartline berbanding cara lama? Okey, dalam petikan tadi ada dah kan? Apa jawapan dia? Perbezaan hasil menggunakan kupang Smartline berbanding dengan cara lama ialah memperoleh 20 tan kupang berbanding dengan 5 tan sekali jika menggunakan cara lama. Okey, kita dah jawab dah isi tempat kosong. Nanti cikgu nak kamu tekan pautan yang cikgu akan bagi tu. Ni isi tempat kosong ni. Ada 3 tempat kosong. Kamu perlu berpandukan dengan jawapan dalam risalah ni. Yang kat atas ni. Jawapan dia dekat sini dah. Tapi untuk jawapan yang lebih tepat, kamu boleh ambil dekat jawapan cikgu kat sini. Jadi kamu kena tengoklah video cikgu untuk dapat jawapan yang tepat. Untuk dapat markah penuh. Okey? Okey, seterusnya. Kita dah belajar apa tadi? Kita dah belajar pasal inovasi Taman Anak. Mula-mula tadi kita pergi mana? Kita pergi ke Taman Anak dekat Cameron Highland. Yang kedua, kita tengok inovasi Taman Anak dekat Selangor, Kuala Selangor. Lepas tu, yang ketiga, kita pergi mana tadi? Kita baca tentang kupang Smartline. Jadi, lepas kita dah belajar tadi, kita kena buat latihan lah untuk kukuhkan lagi kita punya pengetahuan. Nanti tekan pautan live worksheet ni. Tekan pautan live worksheet ni untuk melaksanakan latihan. Okay, kita lihat dulu. Latihan kita apa? Cikgu akan beri penerangan. Okey. Kamu tekan pautan tu, kemudian kamu isi nama kat sini. Isi nama, contoh cikgu isi nama kat cikgu lah. Nur Izati. Ya. Binti Bahari. Isi nama dulu. Lepas isi nama, baca dulu arahan tugasan dia apa. Arahan dia sila lengkapkan latihan di bawah dengan betul. Kemudian rakamkan suara kamu. Simulasi atau melakonkan dialog yang sesuai. Dialog yang dibina menggunakan intonasi yang sesuai. Kemudian screenshot markah anda dan hantar bersama-sama dengan rakaman suara anda ke grup Telegram. Untuk latihan 2, baca petikan tersebut dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sebarang persoalan boleh PM Cikgu Izati di Telegram atau WhatsApp. Selamat belajar. Okey, kita lihat latihan kita yang pertama. Okey, ni latihan kita yang pertama, iaitu kupang Smartline tadi. Kupang Smartline. Isi tempat kosong. Baca sini. Lepas tu isi tempat kosong. Ya, jawapan kamu perlu lengkap dan tepat. Lengkap dan tepat baru betul. Kalau tak lengkap dan tepat, tetap salah lah. Jadi nak dapat jawapan yang betul, kena betul baca petikan ni dengan baik. Kemudian kamu tengok jawapan cikgu dalam video tadi. Okey. Cikgu dah bagi satu jawapan. Kemudian isi lagi tiga kotak ni. Okey, itu latihan yang pertama. Latihan yang selepas tak pakai latihan kedua. Selepas kamu isi tempat kosong ni, cikgu nak kamu rakamkan suara. Rakamkan suara. Buat apa? Kamu simulasikan dialog ni. Kamu kena baca, dah berdialog lah dengan intonasi yang sesuai. Kena baca apakah yang kamu baca itu, Imran. Macam tu. Okey, berdialog menggunakan dialog ini. Itu latihan yang pertama. Okey, kita lihat pula latihan kedua kita apa?
Ya, latihan yang kedua, kamu perlu baca petikan ini. Okay, baca petikan ini. Kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ada 3 sahaja. 3 sahaja jawapan yang kamu perlu isi. Yang tadi pun 3 juga. Jadi latihan hari ini tak banyak lah. Hanya ada 6 lah. 3 je kamu kena buat. Yang pertama, isi tempat kosong dialog. Yang kedua, rakamkan dialog tersebut. Dan yang ketiga, isi tempat kosong yang ni. Itu sahaja kita punya latihan pada hari ini. Okey, dah faham kan cara nak buat latihan? Kalau tak faham nanti PM cikgu ni ya. PM cikgu akan terangkan macam mana nak buat latihan tu. Okey, jadi apakah yang anda pelajari pada hari ini? Kita pelajari apa tadi? Yang pertama, kita pelajari apa? Ya, kita pelajari soalan bertumpu. Cikgu cakap apa ni soalan bertumpu apa tadi? Soalan bertumpu tu soalan yang mempunyai jawapan yang tepat dan objektif. Itu yang kita belajar yang pertama. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar Taman Arnab. Kita pergi ke Taman Arnab kan? Dan yang ketiga, kita belajar tentang Kupang Smart Line. 3 benda yang kita belajar pada hari ini. Jadi, seperti biasa, nilai murni. Setiap kali pembelajaran, kita kena tahu apa nilai murni yang kita perolehi pada pembelajaran tersebut. Jadi, kita lihat nilai murni kita yang pertama. Apa? Tanggungjawab. Sebab apa tanggungjawab? Sebab kamu menonton video pembelajaran ini. Nampak tak kamu bertanggungjawab untuk hadir ke kelas walaupun secara tidak segera. Yang kedua, kasih sayang iaitu melalui video Taman Arnab tadi. Kita pergi ke Taman Arnab, kita seronok bermain tu, kita memberi kasih sayang lah kat itu. Seterusnya yang ketiga, nilai murni kita ketekunan iaitu kamu tekun. Lihat dialog tersebut, baca risalah, kamu baca, lepas tu kamu buat latihan. Itu adalah nilai ketekunan yang kamu dapat melalui pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah tahu apa itu nilai murni kita. Jadi, itu sahaja yang kita belajar hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi jangan lupa masuk kelas cikgu pada kelas akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.